Nur Badriah binti Hilmi, nombor metrik I18303-300. Saya ingin menerangkan tentang bab 1, iaitu definisi. Okey, macam mana yang kita tengok, Allah ni jadikan manusia pada dua jenis. Dua jenis tu apa? Dua jenis tu lelaki dan perempuan. Okey, bukannya manusia je Allah jadikan berlainan, haiwan pun Allah jadikan berlainan. Cuma istilah je yang berbeza. Istilah dia kalau lelaki, untuk haiwan dipanggil jantan. Kalau untuk perempuan dipanggil betina. Okey, sama je. Tak kira lah manusia ke haiwan. Kalau lelaki tu, lelaki memang tak boleh melahirkan anak, tak boleh mengandung, tak boleh apa kan. Kalau perempuan boleh melahirkan anak. Okey. Okey. Macam mana yang kita tengok kan, tu berbeza dah. Perempuan boleh melahirkan anak, lelaki tidak boleh. Okey. Kalau kita tengok, bukan saja dari sudut tu, dari sudut pemikiran, tingkah laku, perwatakan pun berbeza. Kan, perwatakan lelaki dia kasar sikit. Kalau perempuan dia macam lembut, macam sopan kan. Lelaki pun sopan juga, cuma dia kasar sikit. Kalau perempuan ni dia lembut lah, dia tak macam, memang lembut lah kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok lembut tu maknanya nampak lah macam perempuan kan. Tapi ada juga yang lelaki, dia ada spesies yang macam lembut-lembut tu kan. Ada juga. Okay. Selalunya kan kita tengok lelaki ni memang hati dia kental lah. Kalau hadap macam-macam cabaran kan, dugaan, memang hati dia kental. Kalau orang kata apa kat dia, dia mesti tak ni lah, tak hilang semangat dah. Lagi dia nak ambil kata-kata tu sebagai semangat. Kalau perempuan ni, dia berlawanan dengan lelaki. Perempuan ni dia sensitif, hati dia lembut. Memang Allah jadikan perempuan ni hati dia lembut. Okay. Bila orang kata kat perempuan kan, dia lenu kan, mesti tak lagi dia akan nangis kan, teriak kan. Okay. Lepas tu banyak perbezaan lelaki dan perempuan. Lepas tu sebab tu dah kita kena mengkaji macam mana kita nak menyelesaikan masalah dari segi pemikiran lelaki dan perempuan ni, supaya dua-dua ni saling memahami, melengkapi, kiranya tak bertentangan lah kan, tak bergaduh kan. Macam tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadirah binti Hasmullah, nombor matrik I182030076. Okey, insyaAllah saya akan memberitahu sangat sedikit tentang jenis pemikiran yang ada pada tugasan kami yang bertajuk teori perbezaan lelaki dan wanita dalam penyelesaian masalah. Seperti yang kita tahu, pemikiran ini adalah satu-satunya perkara yang tidak dikecualikan daripada umat manusia, dan pemikiran ini juga boleh dikatakan menjadi identiti bagi perbezaan individu. Mengikut situasi semasa, lelaki dan wanita memang berbeza dalam menyelesaikan masalah. Lelaki bila mereka ada masalah, mereka lebih bersikap rasional kerana mereka berfokus mencari jalan penyelesaian masalah, dan mereka ada juga meminta pendapat daripada orang lain kerana memudahkan lagi mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun mereka belum bertindak menyelesaikan masalah, tetapi mereka sudah merasa lega dengan meminta pendapat daripada orang lain.
daripada sahabat mereka, daripada keluarga ataupun orang sekeliling mereka. Pemikiran lelaki adalah pemikiran secara mendadak. Berbeza dengan wanita, kerana wanita ni lebih beremosi dan terlalu overthinking, iaitu terlalu fikirkan sesuatu. Wanita ni dalam menyelesaikan masalah yang susah, ia akan mengambil masa yang agak lama. Selain itu, pengalaman yang lepas dapat membantu kaum wanita untuk mendapatkan penyelesaian kepada masalah mereka secara tepat dan efisien. Kerana pada masa yang lampau akan menjadi jelas dan mudah kepada kaum wanita untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk menangani sesuatu masalah. Pemikiran wanita ni adalah pemikiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Atira binti Adam. Nombor metrik I19103501. Saya diberi tajuk assignment berkaitan permasalahan atau isu mengenai perbezaan lelaki atau perempuan dalam penyelesaian masalah. Okey, kita teruskan kepada tajuk. Lelaki jika mempunyai masalah, mereka akan lebih banyak mendiamkan diri, memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dan telah membuat solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi jika seseorang lelaki sedang bising, kita sebagai seorang perempuan tidak perlu membantu menyelesaikan masalah kerana mereka ingin menyelesaikan sendiri masalah itu. Selain itu, dia juga tidak mahu kita dibebani dengan masalah yang dihadapi, melainkan dia bertanya pendapat kepada kita. Apabila perkara tersebut sudah selesai dilunaskan, barulah lelaki bersedia menceritakan semuanya kepada kita sebagai seorang perempuan. Berbeza pula dengan perempuan. Perempuan dia mempunyai sifat lembut dan mudah terluka. Mereka akan curahkan isi hati kepada seseorang untuk dipercayai bagi mengurangkan ketegangan, merasakan ingin difahami agar mereka dapat melegakan hati yang sedang gusar. Jadi, jika seorang lelaki sedang mendengar luahan hati seorang perempuan, diam dan tadahlah sahaja telinga untuk mereka ceritakan masalah itu. Usah sekali memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Tidak boleh dinafikan bahawa dalam perkembangan sejarah ketamadunan, sistem patriarki wujud dari dulu hingga sekarang dalam sistem sosial timur dan barat, di mana lelaki diberi kuasa utama dalam segala urusan masyarakat. Dalam sistem patriarki juga, pada tahap keluarga dan komuniti luar, sesebuah negara termasuk pendidikan, ekonomi, undang-undang dan politik. Kaum lelaki lazimnya memegang hak istimewa, manakala hak wanita terletak di samping ahli keluarga atau pembimbing komunikasi lelaki yang dominan. Ini bermakna wanita sentiasa bergantung kepada lelaki dan perlu merujuk kepada mereka bagi melangkah perjalanan hidup. Suara wanita kian pudar atau kadang-kadang dipadakan terus dalam sistem patriarki yang ketat. Setelah membangun tiang lama dengan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan yang memelihara hak mereka, wanita Malaysia amat bernasib baik jika dibandingkan dengan wanita di negara lain. Pembangunan wanita akan lebih berkesan sekiranya sisa-sisa nilai patriarki yang masih kekal dalam masyarakat Malaysia diganti dengan sikap baru yang memanfaatkan semua rakyat Malaysia, malah antarabangsa juga. Sikap tersebut merangkumi nilai inklusif, saling menyokong, berkolaborasi dan bermuafakat antara dua jantina utama dalam usaha memajukan manusia. Kebanyakan agama, termasuklah agama Islam sendiri, memandang peranan lelaki dan wanita sebagai saling melengkapi dalam sistem sosial, di mana setiap satu mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam putaran roda bergigi hidup. Setiap satu menyumbang kepada kekuatan agar tunjang masyarakat tradisional didominasi oleh kaum lelaki. Oleh yang demikian, keupayaan lelaki dan perempuan adalah sama kalau nak dibandingkan. Tetapi keupayaan lelaki berbeza sedikit, yang mana keupayaan lelaki suka diperakui dan dihargai, bahkan dibenci, dicemu dan dipinggirkan. Manakala perempuan pula perasaannya suka diperakui dan dihargai, akan
tetapi benci apabila perasaannya dicemooh dan dipinggirkan. Dalam situasi pekerjaan pula, lelaki suka bekerja secara bersendirian dan suka menyelesaikan masalah dengan cepat dan secara bersendirian juga. Oleh yang demikian, wanita suka bekerjasama dan melatih perasaan melalui komunikasi yang interaktif antara satu sama lain apabila di alam pekerjaan. Okey, seterusnya penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran. Dianggap sebagai fungsi intelektual yang paling rumit. Bahkan penyelesaian masalah juga ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi dan yang memerlukan pemodulatan serta pengawalan kemahiran yang lebih rutin atau asas. Penyelesaian masalah juga berlaku apabila sebuah organisma atau sistem kecerdasan buatan tidak tahu bagaimana menuju daripada satu kaedah yang diberikan kepada satu kaedah sasaran yang diingini. Ia juga merupakan sebahagian daripada proses masalah yang lebih besar yang meliputi pencarian masalah serta pembentukan masalah. Oleh sebab itu, lelaki menghargai apabila diberikan penyelesaian. Apabila mereka diberikan bantuan yang tidak diminta, akan dianggap sebagai merendahkan kebolehan mereka dalam menyelesaikan masalah secara bersendirian. Berbeza pula dengan wanita. Mereka iaitu wanita lebih menghargai diberikan bantuan serta dianggap sebagai merendahkan kebolehan mereka untuk berbincang. Lelaki suka menunjukkan kebolehan mereka dengan memberikan ruang mereka menyelesaikan masalah tanpa sebarang campur tangan. Sekaligus wanita suka menunjukkan perasaan yang dialami dengan membenarkan mereka menghubungkan satu masalah dengan masalah yang lain. Maksudnya dengan melalui percakapan tanpa campur tangan. Selain itu, komunikasi juga merupakan satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Ini bermakna komunikasi juga boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana manusia berkongsi pendapat, informasi ataupun perasaan. Lelaki biasanya akan ke gua, maksudnya tidak berkomunikasi supaya mereka dapat mencari satu cara untuk membantu diri mereka. Bagi wanita pula, mereka berkomunikasi supaya orang sekeliling dapat membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Apabila lelaki berkomunikasi, mereka lebih suka untuk terus ke poin yang ingin dibawa. Maksudnya terus ke poin yang ingin dibincangkan. Hal ini mengakibatkan wanita lebih cenderung bercakap demi kepentingannya. Maksudnya bukan kepentingan pendengar, dan mereka gembira mendengar tanpa sebarang kondisi, tidak memerlukan sebab untuk mendengar. Wanita juga sering diandaikan mempunyai emosi yang tinggi, kurang mempunyai kemahiran mengawal atau menyalurkan emosi mereka kepada sesuatu yang produktif. Imej wanita juga kurang agresif, kurang perlibatan personal dan ego, malah kurang tabah dan bercita-cita tinggi. Konflik yang biasa dihadapi golongan ini adalah kerana ciri-ciri yang berlawanan yang terdapat pada golongan lelaki, iaitu tabah dan bercita-cita tinggi, agresif, tidak emosional dan mempunyai prestasi intelektual yang tinggi. Wanita juga dikaitkan dengan status sebagai seorang ibu, isteri dan wanita bekerja sekaligus menghalang kemajuan kerjaya wanita tersebut. Wanita juga sering dikaitkan dengan daya sensitiviti yang sering dikatakan sebagai sesuatu yang keterlaluan. Sama ada disedari atau tidak, sensitiviti milik kaum Hawa inilah yang menyebabkan mereka mampu untuk menjalankan tugas dan berperanan sebagai seorang gadis, isteri dan ibu yang sempurna. Tanpa sensitiviti,
mereka tidak akan peka terhadap setiap kehendak dan keperluan dalam hidup seharian. Sensitiviti inilah merupakan satu keistimewaan yang cukup berarti kerana dengannya wanita mampu melahirkan cinta dan kasih sayang yang tidak bersempadan sana sebagai anak, isteri maupun seorang ibu kepada anak-anak. Dari segi jasmani pula, wanita sememangnya dianugerahkan oleh pencipta untuk memiliki kekuatan fizikal yang kurang berbanding kaum lelaki. Wanita yang dicipta dari tulang rusuk lelaki ini memerlukan bantuan dan sokongan daripada kaum lelaki itu sendiri. Walaupun wanita agak kurang dari segi kekuatan fizikal, namun wanita mempunyai kekuatan dari sudut intelektual di mana pemikiran mereka yang mampu membawa mereka seiring dengan kaum lelaki di muka bumi. Berikut merupakan antara perbezaan yang kebiasaannya berlaku antara lelaki dan wanita. Walaupun begitu, ianya sebenarnya bukanlah menjadi penyebab untuk berlaku konflik antara lelaki dan perempuan. Bahkan ianya akan menjadi satu pelengkap bagi mereka sekiranya mereka pandai menguruskan dengan baik perbezaan yang ada. Menurut Kamus Dewan, wanita bermaksud orang perempuan yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lelaki. Wanita mempunyai beberapa sifat yang sememangnya bertentangan dengan kaum lelaki. Dari segi emosi, wanita mempunyai kadar emosi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Misalnya, wanita akan mudah terganggu semasa melakukan sesuatu tugas jika fikiran mereka tidak tenang atau mereka berhadapan dengan sesuatu masalah. Menurut Bott, wanita merupakan sebagai seorang perempuan dewasa yang mempunyai identiti kewanitaan di mana identiti kewanitaan seorang wanita ini menunjukkan keseluruhan perwatakan seseorang wanita. Identiti kewanitaan ini juga dipamerkan oleh sifat-sifat seperti peranan dan kefungsian sosial, jagaan, tanggungjawab dan sebagainya. Wanita juga boleh dikatakan bersifat lemah lembut dan juga kurang berkeyakinan. Yang seterusnya adalah cara mengatasi perbezaan pandangan di antara lelaki dan juga wanita. Tidak kira sama ada lelaki dan juga wanita, masing-masing mempunyai pendapat dan pemikiran yang sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Yang mana sangat berbeza dari sudut pemikiran dan juga perlakuan. Wanita sering menyerahkan bahawa lelaki seringkali tidak mendengar luahan mereka dan begitu juga sebaliknya dengan pihak lelaki yang sering mengadu bahawa wanita tidak memahami kehendak dan juga perlakuan mereka. Lelaki lebih cenderung untuk tidak menyusahkan orang lain dengan masalah yang mereka hadapi dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun berbeza pula dengan kaum wanita yang mana mereka lebih gemar berkongsi masalah dengan orang yang terdekat dengan mereka. Pihak wanita sering menyuarakan apa sahaja yang mereka rasakan dan tidak memilih untuk memendam sendiri apa yang mereka rasakan. Manakala kaum lelaki pula lebih memilih untuk berdiam diri dari berkongsi masalah mereka dengan orang lain walaupun orang itu adalah orang ke dalam rapat mereka sendiri. Terdapat banyak cara untuk mengatasi perbezaan di antara lelaki dan juga wanita. Antaranya ialah dengan mendengar pendapat dari kedua-dua belah pihak namun hendaklah diteliti terlebih dahulu kesahihan fakta pihak mana yang lebih tepat untuk dipercayai. Hal ini dapat membantu mengatasi perbezaan yang sering berlaku di antara kedua belah pihak sama ada lelaki itu sendiri maupun wanita tersebut. Seterusnya adalah dengan menunjukkan perbuatan positif masing-masing. Corak pemikiran positif akan mempengaruhi hati dan menentukan perilaku seseorang. Wanita dan lelaki juga perlu mengawal corak pemikiran masing-masing kerana corak pemikiran mempengaruhi emosi dan tindakan yang bakal diambil. Diri sendiri juga boleh membuat penilaian terhadap diri sendiri sejauh mana diri sendiri itu berkata yang baik dan bersikap positif terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tidak kira antara lelaki dan juga wanita, masing-masing perlu bijak menggunakan akal dan juga minda masing-masing dengan mendengar perkara-perkara yang baik serta melihat perkara-perkara yang baik sahaja. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan pemikiran seseorang itu melahirkan idea yang bernas dan baik. Setiap lelaki dan juga wanita perlulah bersama-sama memotivasikan antara satu sama yang lain. Okey, dan yang seterusnya adalah masing-masing wanita dan juga lelaki perlulah berusaha mengelakkan perselisihan paham.
faham dengan berunding secara baik dengan cara berkomunikasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami antara kedua belah pihak, dan hendaklah sentiasa mengamalkan konsep give and take agar tidak timbul permasalahan yang tidak diingini di antara pihak lelaki dan juga wanita. Kesimpulan dia, pemikiran ni merupakan media yang menyalurkan, yang menghubungkan idea-idea, maklumat-maklumat kepada orang lain ataupun sesama kita. Okey. Pemikiran ni penting sebab apa? Sebab dia menentukan perbezaan kita ni manusia, sebagai manusia. Bukannya pemikiran semua manusia sama. Tak lain. Sebab itulah kalau kita dalam mesyuarat, mestilah kita nak tanya kan pendapat orang lain. Bila kita tanya tu, kita dapatlah pemikiran yang berbeza dari kita kan. Mungkin yang tu boleh memperbetulkan kita punya ni kan, kerja kita, apa perkara yang kita buat kan. So lelaki dengan perempuan ni, kita boleh tengok lah dengan pemikiran ni, perbezaan. Kita boleh nampak perbezaan lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dengan perempuan ni, pemikiran dia pun lain. Kalau lelaki, pemikiran dia ke arah yang lasak, yang sabar kan. Kalau perempuan ni, pemikiran dia ke arah yang macam kira pemasak, yang macam ke arah perempuan kan. Okay. Pemikiran ni dia penting sebab apa? Sebab kalau kita menguasai pemikiran, kemahiran pemikiran kan, kita dapat dah tahu kesan kan, kesan benda tu salah ke betul, apa yang kita buat tu betul ke tak kan. Lepas tu kita boleh dah kan, dengan kalau kita kuasai kemahiran pemikiran ni. Okay. Lepas tu bukan saja secara fizikal, perbezaan lelaki dan perempuan ni dari sudut pemikiran, sains pun ada juga pemikiran dari sudut lelaki dan perempuan. Okey. Sebab apa? Para psikologi telah melakukan beberapa ujian untuk melihat bagaimana kemampuan seorang lelaki ni melakukan banyak kerja dalam satu masa. Okey. Menurut laporan dia, lelaki lebih perlahan dari perempuan. Dia macam dan kurang tersusun dah. Kira dia punya penampilan dia kurang tersusun. Sebab tu lah kalau ada perempuan, kalau suami isteri kan, isteri mestilah melengkapi suami kan, macam urus segala makanan dia, pakaian dia kan. Betul. Kalau perempuan ni dia boleh buat kerja dalam banyak kerja kan dalam satu masa. Memang cepat lah kan. Sebab apa? Sebab dia kata kalau lelaki ni dia mempunyai hubungan dominan di bahagian cerebrum, otak yang khusus untuk logik, pemikiran logik. Dia logik je, pemikiran lelaki logik. Okey. Kalau perempuan ni dia kata mempunyai keseimbangan hubungan pada cerebrum dan cerebellum, iaitu bahagian pemikiran intuitif. Okey. Dengan sebab itulah perempuan boleh buat kerja banyak kan dalam satu masa. Okey. Tapi bukan bermakna dengan kelebihan perempuan tu nak merendahkan kaum lelaki. Tak. Cuma macam tak ada lah siapa yang lebih, siapa yang kurang. Sama je sebenarnya.
boleh je buat kan. Lelaki dengan perempuan ni boleh je buat. Perempuan boleh buat kerja lelaki, lelaki boleh buat kerja perempuan, boleh je. Kalau kita ada keyakinan diri. Kalau kita yakin dengan benda tu, kita boleh dah buat. Macam perempuan kan nak buat, tak pergi panjat bukit ke apa kan. Kalau kita ada sifat berani macam lelaki tu, boleh lah pergi ni kan, pergi panjat. Kalau lelaki nak masak, memang boleh kan. Boleh je lelaki masak, kena belajar lah. Make up kan, lelaki boleh je, cuma ada keyakinan, lepas tu dia belajar. Okey, lepas tu antara lelaki dan perempuan ni lah, sebab ada perbezaan ni lah, dapat mewarnai kehidupan rumah tangga antara lelaki dan perempuan yang dah berkahwin lah kan. Kalau yang tak kahwin pun boleh juga. Kira macam kalau apa-apa kan, kalau ada kita ada kawan lelaki kan, kita boleh minta tolong dia kan. Kalau tak ada perbezaan, macam mana ni kan, apa mau nak jalan benda kan, kalau kita perlukan pertolongan ke apa kan, macam mana kan. Kalau semua sama je, mestilah ada lebih ada kurang kan. Macam tu lah. Okay, maksudnya itu saja kot. Itu saja tentang pemikiran lelaki dan perempuan dalam menyelesaikan masalah.